Selamat petang, Doktor. Hari ini kumpulan kami membentangkan krisis ekonomi dalam sektor yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Sebelum memulakan pembentangan kita, I introduce ahli kumpulan kita, Mania Rasul Perumal, GA04107, Mariam binti Muhammad Yusof, GA04334, saya sendiri Shalini Moregan, GA04126, Muhammad Zikri binti Rosli, GA04371. Kita teruskan dengan latar belakang kajian kita. Kajian ini melanjutkan untuk membuat survey antara industri-industri yang merosot wabak COVID-19. Kesan negatif penularan pandemik COVID-19 menyebabkan gangguan terhadap bekalan dan rantai nilai berikutan. Langkah sekatan pergerakan dilaksanakan di banyak negara bagi mengekang penularan wabak berkenaan. Ekonomi negara ini dijangka mencatat pertumbuhan negatif pada suku kedua 2020 dengan jangkaan 1.8%, manakala normalisasi ekonomi tempatan dijangka berlaku pada separuh kedua 2020. Sama seperti ekonomi global katanya. Disebabkan wabak COVID-19, organisasi telah merosot ekonomi dan banyak industri logistik, perancangan pengangkutan dan lagi banyak telah merosot. Seterusnya, dalam kajian ini, kumpulan kami telah membuktikan industri-industri yang telah merosot dan pekerja menghilangkan kerja. Sebab wabak COVID-19, banyak company akan telah merosot ekonomi dan juga akan dapat tahap penutupan company. Sebagai contohnya, hotel. Sekarang disebabkan oleh PKP, semua PKP sempadan juga, foreigner pun tak boleh datang negeri kita. Kita pun tak boleh berjalan negeri dengan negara. Disebabkan itu, semua hotel akan mengalami bankruptcy dan sebagai separuh hotel-hotel telah ditutup dan pekerja pun menghilangkan kerja mereka masing-masing. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai permasalahan kajian. Yang pertama, krisis wabak COVID-19 telah membawa bencana yang lebih besar kepada ekonomi Malaysia kerana ia telah menyebabkan impak yang sangat dahsyat terhadap perkembangan ekonomi Malaysia, terutamanya daripada segi pelancongan, perkilangan, perniagaan koperasi dan juga pada sektor logistik. Kerana empat sektor ini merupakan sektor yang penting dalam industri Malaysia dan keempat-empat ini merupakan sumbangan terbesar dalam pembangunan ekonomi Malaysia. Seterusnya, sektor pelancongan terjejas akibat sekatan kemasukan pelancong asing dan kawalan pergerakan yang menjejaskan aktiviti pelancongan domestik. Yang kedua, sektor logistik yang mana melibatkan aktiviti pelabuhan dan pengangkutan udara juga terjejas kerana syarikat penerbangan termaksa menghadkan atau memberhentikan seketika operasi penerbangan segmen luar dan dalam negara. Ini kerana Malaysia telah membuat sekatan kemasukan warga asing ke dalam Malaysia berikutan dengan penularan wabak COVID-19. Yang ketiga, sektor perkilangan. Pengeluaran dalam sektor perkilangan, automobil atau topeng muka juga terjejas kerana kekurangan pengeluaran bahan mentah di negara terjejas akibat COVID-19 di China. Yang terakhir sekali, perniagaan koperasi seperti perniagaan perkakakasan yang mana berurusan dengan pembekal peralatan di Wuhan, China juga terjejas. Keempat-empat sektor ini sangat memberi impak kepada ekonomi Malaysia kerana ia adalah penyumbang utama kepada pembangunan ekonomi Malaysia. Seterusnya saya akan membentangkan mengenai objektif kajian. Objektif kajian kami terbahagi kepada 4 sektor. Yang pertama, sektor pelancongan. Yang kedua, sektor perkilangan. Yang ketiga, sektor logistik. Dan yang terakhir,
adalah sektor perniagaan koperasi. Di bawah sektor pelancongan, kami mengkaji untuk melihat krisis ekonomi kejatuhan terhadap sektor ini semasa wabak COVID-19. Seterusnya, merangka pendekatan yang sesuai bagi menghidupkan semula industri pelancongan yang terjejas berikutan penularan COVID-19. Yang seterusnya, memudahkan aliran tunai iaitu mengurangkan kos perniagaan bagi syarikat yang terjejas oleh COVID-19 dan merangsang permintaan dalam industri pelancongan. Okey, bagi sektor logistik pula, mengkaji dalam sektor logistik untuk melihat krisis ekonomi kejatuhan terhadap sektor ini semasa wabak COVID-19 melanda. Seterusnya, dalam sektor perkilangan, objektif utama kajian ini adalah untuk mengkaji sejauh mana krisis pandemik mempengaruhi sektor perkilangan secara lebih khusus untuk mengenal pasti hubungan rantaian bekalan dengan krisis pandemik. Seterusnya, menentukan peranan rantaian bekalan dalam memastikan krisis terkawal. Menentukan sama ada kajian ini memberi sumbangan polisi dan kebaikan terhadap perkilangan. Okey, yang terakhir, dalam sektor perniagaan koperasi, untuk mengkaji dalam sektor ini untuk melihat krisis ekonomi kejatuhan terhadap sektor ini semasa wabak COVID-19 melanda. Untuk mengenal pasti kadar pengangguran daripada krisis ekonomi semasa wabak COVID-19, mengenal pasti bantuan kerajaan untuk membantu pakej rangsangan ekonomi kepada perniagaan IKS. Selamat petang, Profesor. Okey, hari ini saya ingin membentangkan tentang sorotan literature, teori. Okey, yang pertamanya, yang North Faslida Fabil 2020 telah mengkaji tentang impak krisis COVID-19 terhadap sektor pertanian, strategi saluran pengagihan bagi kesinambungan perniagaan. Beliau mengaji kaedah kualitatif melalui temu ramah. Tidak berstruktur ini dijalankan untuk mengkaji kaedah saluran pengagihan yang digunakan pakai oleh usahawan tani di Gundasang Sabah. Semasa tempoh pelaksanaan, Perintah Kawalan Pergerakan Dapatan Kajian mencadangkan kaedah pengagihan HAP mampu meneruskan kesinambungan perniagaan kecil berasaskan pertanian di Sabah semasa krisis. Yang Chairul Ihsan Burhanuddin mengkaji tentang ancaman krisis ekonomi global dari dampak penyebaran virus corona. Beliau telah menggunakan kaedah kualitatif untuk mengumpul data. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahawa melihat perkembangan dan pengaruh ekonomi tidak hanya sebatas lingkup ekonomi itu sendiri, tetapi ekonomi juga akan terjejas dari budaya dan kesihatan. Hal ini dibuktikan dengan penyebarannya virus corona turut membawa impak negatif kepada ekonomi sedunia. Saya akan menerangkan pula tentang kerangka kajian dan hipotesis. Gambar rajah kerangka kajian ditunjukkan. Kami menggunakan 4 independen kepada 1, iaitu perlancongan, logistik, perkilangan dan perniagaan koperasi kepada krisis ekonomi yang terjejas semasa pandemik. Sebagai hipotesisnya pula, hipotesis lebih menumpukan kepada PKS dari pelbagai jenis sektor, sebagai contoh perkilangan, perlancongan, perkhidmatan dan logistik, dan kesemua responden kami adalah terdiri daripada pemilik dan pengurus dari bidang masing-masing. Bagi memperolehi keputusan yang lebih berkesan, 100 responden diambil dari beberapa perusahaan yang berbeza. Beberapa soalan yang tidak mengkhususkan dan dari kajian yang telah dilakukan dapat diperhatikan bahawa hipotesis krisis kejatuhan diakibatkan pandemik sememangnya memainkan peranan yang besar dalam perubahan pendapatan sesebuah syarikat. Selain itu, ia juga meningkatkan beberapa harga bagi bekalan bahan mentah dan menyukarkan rantaian bekalan tidak seperti waktu sebelum PKP.
Metodologi kajian. Analisis kajian ini menggunakan kaedah kuantitatif untuk mendapatkan responden tentang krisis ekonomi dalam sektor yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Kajian ini telah menggunakan seramai 100 responden dari pelbagai sektor industri untuk menjawab soal cerdik tentang krisis ekonomi yang terjejas semasa pandemik COVID-19. Soal cerdik ini telah diedarkan melalui Google Form untuk meringankan kebebanan dan mempercepatkan proses kajian ini. Melalui Google Form, kami memang mematuhi syarat SOP kerana menghantar melalui WhatsApp soal cerdik kami supaya responden senang menjawab di mana-mana. Kemudian saya akan menerangkan tentang korelasi yang kumpulan kami. Maksud korelasi itu sendiri, analisis korelasi dilakukan untuk mengkaji dan mengenal pasti hubungan kekuatan di antara sepasang pemboleh ubah tidak bersandar. Hubungan yang kuat antara setiap pemboleh ubah adalah ditunjukkan oleh hasil korelasi yang tinggi, sementara analisis korelasi yang lemah adalah di antara negatif 1 hingga positif 1. Dapat diperhatikan kelima-lima prestasi sektor diukur menggunakan pengurusan rantaian bekalan. Prestasi sektor kita dapat perhatikan Pearson korelasi adalah 0.455, manakala kos operasi 0.512. Kemudian prestasi sektor operasi semasa COVID-19 0.589 dan tindakan sektor dalam menangani isu COVID-19 negatif 0.037. Ini bermakna adalah yang paling lemah ialah tindakan sektor dalam menangani isu COVID-19 dan yang tertinggi adalah prestasi sektor operasi semasa COVID-19. Kesimpulan kajian kami adalah pastinya bantuan kewangan adalah bentuk tunai dan penangguhan bayaran pinjaman adalah penyelesaian jangka masa pendek yang perlu disegerakan bagi meringankan beban semua pihak yang terjejas, khususnya pesakit dan keluarga, majikan dan pekerja, serta petugas kesihatan frontliners yang terpaksa bekerja melebihi masa. Justeru, semua pihak perlu memberikan kerjasama untuk menjayakan misi utama iaitu mengekang menular wabak, contain the pandemic dengan menghentikan jangkitan ke paras terendah. Kerana ini sahaja yang dapat mengurangkan impak negatif COVID-19 terhadap ekonomi rakyat dan negara. Sekian, terima kasih.